Assalamualaikum murid-murid. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan Islam bidang adab tahun 3 iaitu yang bertajuk Ilmu Dituntut Adab Dipelihara. Okey, untuk tajuk ini murid-murid boleh rujuk muka surat buku teks Pendidikan Islam tahun 3 muka surat 130 dan 131. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, Ustazah nak menerangkan objektif pembelajaran hari ini. Okey, selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menerangkan adab-adab menuntut ilmu dengan betul, dan yang kedua menjelaskan kepentingan mengamalkan adab-adab menuntut ilmu dalam kehidupan harian dengan betul selepas penerangan guru. Okey, cuba teka ini gambar apa? Ini merupakan gambar Nik Nurmadiah. Okey, Nik Nurmadiah merupakan pelajar cemerlang SPM 2008. Okey, pada SPM 2008, beliau telah mendapat 20A dalam result SPM. Hebat tak? Hebat. Okey, agak-agak apa rahsia kejayaan Nik Nurmadiah ni? Antara rahsia kejayaan Nik Nurmadiah adalah yang pertama, usaha yang berterusan tanpa jemu. Okey, yang kedua, pembelajaran yang strategik. Yang ketiga, memberi tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran. Dan yang keempat, rajin bertanya. Okey, agak-agak kenapa Ustazah cerita pasal Nik Nurmadiah ni? Bukan nak menerangkan ataupun nak mengkaji kisah kejayaan Nik Nurmadiah, tetapi apa yang boleh dikaitkan daripada cerita tersebut dengan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai menuntut ilmu, iaitu adab-adab menuntut ilmu. Okey, dalam menuntut ilmu ini terdapat adab-adab yang perlu kita amalkan. Untuk apa? Nanti kita tengok. Okey, dalam tajuk ilmu dituntut adab dipelihara ini, murid-murid semua dah belajar pada minggu lepas, iaitu mengenai jenis-jenis ilmu, ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah, serta dalil nakli yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Okey, saya pasti anda semua sudah faham mengenai konsep-konsep tersebut ataupun dalil nakli tersebut. Jadi, untuk pembelajaran kita pada kali ini, kita akan sambung kepada dua subtopik. Iaitu yang pertama, adab-adab menuntut ilmu, dan yang kedua, kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu dalam kehidupan harian. Okey, kita pergi kepada yang pertama dahulu. Okey, adab-adab menuntut ilmu. Okey, agak-agak apa antara adab-adab menuntut ilmu yang awak semua tahu? Apa dia? Tak apa, kita pergi kepada satu persatu. Okey, cuma saya nak ingatkan, adab menuntut ilmu ni banyak, sangat banyak. Tapi apa yang kita nak kongsikan ataupun nak bincangkan pada hari ini ada 6. Okey, yang pertama adalah ikhlas. Okey, nak ikhlas macam mana? Iaitu perbetulkan niat. Niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ingin belajar ini kerana-Mu ya Allah. Lillahi Ta'ala. Okey, seterusnya adalah sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Okey, walaupun guru-guru ataupun ustaz-ustazah memberikan kerja sekolah yang banyak ataupun sebagainya, sabar. Sebab apa kita nak menuntut ilmu? Jadi kita kena sabar. Kes yang ketiga adalah sentiasa berdoa. Sentiasa minta kepada Allah, ya Allah permudahkanlah aku menuntut ilmu. Okey, yang seterusnya adalah menjaga masa. Okey, sentiasa masuk kelas awal, jangan lewat. Okey, yang berapa? Yang kelima adalah hormat guru. Hormat guru adalah jalan untuk mendapat keberkatan dalam ilmu. Okey, yang keenam adalah bersungguh-sungguh. Dalam belajar kita tak boleh bersikap sambil lewa. Kita kena bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan mengamalkan adab-adab menuntut ilmu dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama adalah mudah memahami isi pelajaran. Dengan mengamalkan adab-adab, contohnya menghormati guru. Dengan menghormati guru akan dapat keberkatan ilmu. Dengan itu mudah untuk kita memahami isi pelajaran. Okey, ilmu bertambah berkat. Betul. Okey, seterusnya adalah bermotivasi untuk belajar. Dengan mengamalkan adab, kita akan lebih seronok
bermotivasi untuk teruskan belajar. Okey, seterusnya bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Okey, selepas kita belajar, maka kita akan bersemangat nak amalkan, nak buat apa yang kita belajar. Okey, seterusnya disayangi guru dan rakan-rakan. Contoh bersopan santun, masuk kelas awal, jadi guru dan rakan pun akan sayang. Okey, yang last sekali, yang terakhir adalah diangkat darjat di sisi Allah Ta'ala. Okey, jadi semua dah faham mengenai adab dan kepentingan adab menuntut ilmu. Jadi kat sini saya dah sediakan 2 game. Jom sama-sama kita main. Okey, game yang pertama adalah quizzes. Quizzes mengenai adab tahun 3 iaitu ilmu dituntut, adab dipelihara. Okey, untuk kedua-dua game ini dia melibatkan topik yang awak semua dah belajar minggu lepas. Jadi, jom ulang balik apa yang kita belajar. Okey, dah bersedia? Okey. 1, mula. Berikut adalah doa untuk belajar. Allah Maftah. Okey, betul. Semua awak baca semasa mulakan belajar. Okey, ilmu yang wajib dikuasai adalah sebahagian fardu kifayah. Okey, ingat kata kunci. Okey, berikut adalah bukan kepentingan fardu kifayah. Ekonomi biasa. Basic. Okey, teruskan Berikut ialah kepentingan mengamalkan adab kecuali tidak bersemangat. Okey, kalau kita amalkan adab, kita akan bersemangat. Semangat nak belajar, semangat nak amalkan apa yang kita belajar. Okey, orang yang berilmu akan diangkat darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Okey, lepas itu saja. Okey, antara amalan untuk menjadi seorang murid yang cemerlang adalah menjaga masa, dengki salah, ikhlas. Okey, untuk pengetahuan awak semua, kedua-dua game ini adalah merangkumi apa yang awak telah belajar pada minggu lepas. Jadi, refresh balik, ulang balik apa yang awak belajar. Okey, jom kita start. Fokus antara kepentingan melakukan fardu ain membentuk pribadi yang sempurna. Berikut adalah bukan kepentingan fardu ain. Mana bukan? Seterusnya nombor 3. Ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian. Okey, fardu kifayah lah kalau sebahagian Islam. Kalau semua Islam namanya fardu kifayah. Okey, seterusnya doa belajar. Mana doa belajar? Allah Maftah. Semua baca sebelum melakukan kelas, jadi mesti awak ingat. Seterusnya, kepentingan mengamalkan adab kecuali tidak bersemangat. Seterusnya, antara amalan untuk cemerlang adalah Okey, telah bulan ni fardhu ala muslim. Okey, menuntut ilmu fardu bagi setiap orang Islam. Okey, seterusnya contoh fardu ain kecuali. Solat berjamaah adalah fardu kifayah.
Seterusnya, maksud fardu ain wajib bahasa Islam. Okey, soalan 10. Soalan 11. Orang yang berilmu akan diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. The end. Okey, semua betul. Tahniah. Awak yang jawab pun salah. Okey, jom kepada game yang kedua. Okey, jom kita start. Ni game kapal terbang. Okey, mana kapal terbang? Okey, soalan berikut merupakan kepentingan adab untuk ilmu kecuali. Mana kecuali bukan kepentingan? Mudah memahami isi pelajaran, betul. Dapat berbangga diri. Kita belajar bukan kita nak berbangga diri, tapi kita nak amalkan ilmu tersebut. Berikan contoh ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dikuasai oleh semua umat Islam. Ilmu solat fardu. Okey, seterusnya soalan. Ilmu terbahagi kepada dua. Apakah dua bahagian tersebut? Fardu kifayah dan fardu ain. Mana dia? Tak jumpa. Ilmu ekonomi, ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu. Okey, seterusnya. Apakah hukum menuntut ilmu menurut Islam? Wajib. Okey, bukan sunat, bukan harus, bukan haram. Wajib. Berikut merupakan adab menuntut ilmu kecuali tidur. Perbuatan tidur semasa kelas adalah tidak beradab. Okey, betul semua. Tahniah. Okey, dah selesai 2 game tadi. Okey, jadi seperti dari nakli yang awak belajar, kita semua sebagai umat Islam wajib menuntut ilmu. Okey, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Jadi dalam menuntut ilmu itu perlunya adab-adab menuntut ilmu. Okey, supaya apa? Supaya ilmu yang kita belajar tu diberkati, disayangi oleh guru dan rakan-rakan, mendapat keberkatan. Itu adalah sudah pasti. Okey, lainnya apa? Supaya kita ni diangkat darjat di sisi Allah Ta'ala. Itu yang penting. Selain daripada faham apa yang kita belajar, tapi kita nak ilmu diberkati dan juga diangkat darjat kita ni di sisi Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa siapkan tugasnya yang Ustazah beri. Nanti hantar dan Ustazah akan cek. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.